Tuan-tuan, sebab apa mati syahid ni Allah Ta'ala muliakan dengan cara macam tu? Sebab nak bagi tuan-tuan faham, nak bagi saya faham, iaitu pada pagi ni kita pagi ni, kalau saya tanya kat orang lelaki-lelaki semua ni, minggu depan kita nak pergi berjihad, contoh Imam Mahdi sampai di Mekah. Dia dah sampai dan minggu depan kita semua nak kena pergi dah berjihad. Kalau pagi ni saya tanya soalan kat tuan-tuan dan diri saya, pagi ni saya tanya kat tuan-tuan dan diri saya, minggu depan kita kena pergi untuk mendaftar untuk bai'ah Imam Mahdi, siapa yang nak pergi? Mereka tak pergi bai'ah lagi. Anak nak hantar pergi sekolah 3 orang. Anak masih kecil lagi, tak ada lagi yang sekolah menengah, semua sekolah rendah. Ataupun yang bagi alasan yang sekolah menengah tapi tak kahwin lagi ustaz, teringin tengok cucu. Perniagaan saya tak ada siapa nak tengok ustaz, takkan saya nak tinggal perniagaan besar ni ustaz, takkan nak pergi berjihad. Jihad ni bermaksud meninggalkan dunia ni, tinggal dunia, tinggal anak, tinggal isteri, tinggal harta, tinggal pangkat, tinggal kemasyhuran, tinggal siapa yang pagi ni, dia macam ni je. Tuan-tuan nak tahu kita sanggup ke tidak? Tanya pagi ni. Kalau minggu depan Imam Mahdi diisytiharkan telah pun muncul di Mekah, siapa yang minggu depan dia sanggup untuk pergi? Kalaulah persoalan-persoalan yang saya sebut tadi datang dan dia rasa, tak boleh ikut ustaz, tak apa, pergi ikut yang muda-muda ni. Macam tu lah, boleh ikut ni. Kami 60 lebih dah ni. Maka macam itulah jawapan yang kita akan bagi ketika Imam Mahdi keluar nanti. Senang je. Siapa yang memang dia sedia, memang banyak tu saja yang akan bersedia. Yang lain dengan 1001 alasan tadi, 1001 alasan itulah yang dia akan keluarkan satu hari nanti. Dia takkan pergi. Maka begitulah susahnya untuk mati syahid. Tuan-tuan, bukan senang nak tinggal kereta kita yang dah 6 biji, kereta kita yang dah 4 biji. Bukan senang nak tinggal duit kita yang dah ratus ribu, dan dah berbelas juta duit kita. Nak tinggal? Tak tinggal dah ustaz. Memang beritahu terang ustaz, ustaz pergi dululah, kami pergi kemudian sikit. Pergi dulu tu setahun tak nampak lah, tahu dah. Macam yang berlaku hari ni Subhanallah. Maka sebab tu tuan-tuan, saya menasihatkan diri saya dan kita semua kena niat setiap malam sebelum tidur tu kan, niat, wahai Allah, kalau matikan kami dalam keadaan syahid. Orang perempuan pun sama, walaupun dia perempuan. Sebab ada yang di kalangan sahabat yang mujahidah. Perempuan pun sama. Okey. Kemudian itulah 2 berita yang gembira. Ada lagi 2 berita yang paling yang ni yang tak best. Yang ni yang tak best dengar, iaitu apa dia? Tetapi kedua-dua berita ini walaupun tak best, siapa yang iman dia kuat, insya-Allah dia selamat daripada dua-dua ni. Itu nak tampung balik tu. Iaitu apa? Yang pertama, umat akhir zaman ini, selain daripada dia nak hidup pada zaman Imam Mahdi, Nabi Isa, berita yang tak bagusnya ialah, malah yang besar ujian ialah dia akan hidup pada zaman Dajjal. Satu. Nombor 2, umat ini sebahagiannya akan menyaksikan kiamat. Itulah 2 berita terburuk kepada umat Nabi Muhammad yang akhir ni. 2 berita terburuk. Saya huraikan secara ringkas sikit je. Yang pertama, Dajjal. Allahu Rabbi. Dia macam ni kan, tuan-tuan nak faham. Dajjal ialah manusia. Allah Ta'ala bagi kat dia sihir. Sihir dia tidak pernah dimiliki oleh mana-mana tukang sihir. Lagi best macam ni, sihir dia, kekuatan dia tidak pernah dimiliki oleh iblis dan syaitan. Ustaz, betul ke ni? Okey, macam ni. Betul ke tak betul? Nabi sebut keseluruhan syaitan yang ada di atas muka bumi Allah, ketika Dajjal keluar, kesemuanya adalah pekerja Dajjal. Pekerja, bukan Dajjal yang minta tolong iblis. Bukan.
Iblis satu je, bapak. Dia punya bawahan dia semua syaitan. Kesemua syaitan ni pekerja bawahan Dajjal ketika Dajjal keluar. Maksudnya hak Dajjal miliki tu, sihir yang Dajjal miliki itu tidak dimiliki oleh syaitan dan iblis. Saya sebut satu je sihir dia. Apa dia? Dia menghidupkan orang. Setakat nak turunkan hujan, nak keringkan air sungai, nak keluarkan emas bukan besi, emas. Setakat nak keluarkan emas, setakat nak teknologi. Okay. Musibah yang saya sebutkan ini ialah apabila dia datang, tujuan nombor 1 dan nombor 1000 dia datang satu je. Tuan-tuan, kalau tuan-tuan tulis apa tujuan Dajjal, nombor 1 sampai nombor 1000 satu je. Apa dia? Memurtadkan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hari ini manusia ada berapa bilion? 7. Yang sedia tak Islam apa? Yang ni Dajjal perlu murtadkan tak? Tak perlu. Hak ni memang ikut, already akan ikut. Followers. Yang ni memang followers Dajjal. Tak payah daftar dah, memang Dajjal kan jadi paling banyak sekali di dunia. Lah ni followers ada yang ratus juta kan, orang manusia kan. Ada yang sebilion kan. 5 bilion ni memang ikut dah. 2 bilion. 2 bilion umat Islam. Saya nak tanya tuan-tuan, berapa yang tinggal solat? Semua orang yang tinggal solat adalah akan mengikut Dajjal bila dia keluar nanti. Tuan-tuan tahu berapa tinggal solat di Malaysia? 80%. Ada tak adik-adik kita? Ada. Tiap-tiap rumah ada. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Setiap yang meninggalkan solat mesti ikut Dajjal. Habis iman, habis. 2 bilion ni saya tak mau sebut, saya tak boleh sebut sebab Nabi, benda yang Nabi tak sebut saya tak sebut. Tetapi Nabi memberikan kaedah. Dajjal ini tujuan 1 sampai tujuan 1000 dia memurtadkan umat Nabi Muhammad. Di mana pun dia sampai, dia akan sebut alastu bi rabbikum, bukankah aku ni Tuhan? Semua akan mengaku ya. Itulah zaman yang paling gelap untuk umat Nabi Muhammad. Sesiapa yang beriman dia boleh melepasi zaman itu. Hasbunallah wa ni'mal wakil.